بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah amalan saleh dan juga sebagai timbangan berat amalan kita pada hari akhirat esok, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah dan berikutnya, malam-malam yang berikutnya, kita akan melihat kepada suatu perbahasan yang juga tidak kurang pentingnya dan juga telah pun kita isyaratkan dalam dua kuliah yang lalu apabila kita menyebutkan tentang persoalan ad-du'a. Setiap perkara perlu kita mempelajari dan kita fahami tentang sesuatu perkara dalam agama kita ini. Dua perkara. Satu adalah pemahaman terhadap sesuatu itu. Yang kedua adalah perkara-perkara yang sebaliknya ataupun lawan, ataupun perkara-perkara hakikat sesuatu dan lawan kepada sesuatu itu. Dan juga setiap perkara mesti kita fahaminya supaya kita tidak jatuh di dalam persoalan ataupun kita tidak jatuh di dalam kesalahan-kesalahan di dalam kita berjalan ataupun mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyebutkan tentang ad-du'a sebagaimana yang kita isyaratkan dalam dua kuliah yang lalu, ad-du'a adalah suatu perkara bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan Tuhannya, berhubung dengan Al-Khaliq, penciptanya. Maka ad-du'a wa dzikru, ad-du'a dan juga zikir adalah suatu amalan yang begitu agung, ibadat yang begitu agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-du'a ini apabila kita memahaminya, maka kita tidak akan jatuh di dalam perkara-perkara kesalahan ataupun di dalam kesalahan-kesalahan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selalu menyebut tentang doa. Kita menyebut tentang doa-doa yang mustajab dan kita mengharapkan doa-doa kita mustajab. Tetapi dalam masa yang sama, di sana ada perkara-perkara yang boleh menghalang daripada doa seseorang itu mustajab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku akan kuperkenankan. Daripada ayat yang kita sebutkan, maka ayat ini menjelaskan kepada kita setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
pasti didengari oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tidak mustajab. Sebagaimana hadis yang mungkin selalu kita pernah laluinya dan selalu kita pernah dengar, satu orang yang Nabi SAW menceritakan Ash'asa aghbar yatulu as-safar yutilu as-safar, satu orang yang bermusafir jauh. Kemudian Ash'asa aghbar, dalam keadaan dia bermusafir yang lama dan jauh itu menyebabkan Ash'as aghbar, rambutnya begitu kena debu dan tidak nampak macam terurus. Seumpama mungkin orang yang dah berjalan di padang pasir, mungkin zaman sekarang kita naik kereta yang ada aircon. Itu pun apabila kita naik kenderaan, kita musafir naik kenderaan yang ada aircon, walaupun naik kenderaan yang pada zaman sekarang pun, kalau dah berjalan lama dan sebagainya, keadaan kita itu nampak macam serabut jugalah. Apatah lagi kalau pada zaman dahulu permusafiran yang panjang itu dengan menaiki unta, kemudian ataupun kuda, kemudian jalan di tengah padang pasir, kemudian dengan ribut pasir dan sebagainya, maka pada zaman dulu mereka boleh kenal orang ini orang dekat ke orang jauh. Kalau sekiranya datang dalam keadaan kusut masai, rambut berdebu dan sebagainya, maka nampak tanda-tanda dia bermusafir. Nabi SAW menyebutkan seorang yang yutilu safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke langit memohon kepada Allah Ta'ala di dalam berdoa. Tetapi apa yang Nabi sebut, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu zalik, bagaimana doa itu hendak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kita mempelajari bab itu ataupun dalam kita berdoa kepada Allah, kita mesti ada fiqhud doa, mesti ada kefahaman fiqh di dalam berdoa. Jadi pada malam ini insya-Allah dan seterusnya ila masya-Allah sehingga Allah kehendaki, kita mungkin boleh menelusuri tentang perkara doa ini, dan saya membacanya daripada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd yang bertajuk Ad-Du'a Mafhumuhu Ahkamuhu Akhta'un Taqa'u Fih. Ad-Du'a'u, tajuk bukunya adalah doa. Mafhumuhu, pengertian doa. Ahkamuhu, hukum hakamnya. Dan akhta'un taqa'u fih, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui maksud doa, dengan kita faham apa itu doa, dan kita memahami hukum hakam di dalam bab doa, dan kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi ataupun mungkin akan kita lakukan, sama ada kita sedari ataupun kita tidak sedar, yang menyebabkan doa kita terhalang, maka ini semua memberikan kepada kita suatu ilmu yang boleh mendatangkan keyakinan di dalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita berdoa dengan ilmu, maka dia berbeza dengan orang yang berdoa tanpa ilmu. Dengan kita ada ilmu di dalam fiqh doa, kefahaman di dalam berdoa, maka kita akan dapat menghindarkan perkara-perkara kesalahan yang mungkin terjadi di dalam kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan dengan walaupun kita dah sebut dah sebelum ini bahawasanya ad-du'a'u, kita dah sebut maknanya adalah datang daripada perkataan da'a rajulu da'wan wa du'aan. Da'a ini maksudnya memanggil, nadahu, menyeru, panggil, itu dipanggil doa, panggil. Dan kata namanya ad-da'watu. Sebab itu ad-da'wah, dakwah datangnya daripada perkataan doa. Dakwah ni apa? Menyeru.
Dakwah ilallah, menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna ad-da'wah, ad-du'a. Maka doa ini adalah panggilan ataupun kita panggil. Nadahu, memanggil. Wa da'awtu fulanan ay sihtu bihi wastad'iyah. Wa da'awtu fulanan, aku memanggil fulan, maka itu yang dimaksudkan dengan ad-du'a. Dan wa du'a wahidun al-ad'iyatu wa asluhu da'awa li'annahu min ad-da'awt illa anna al-waw, ini dari sudut bahasanya ad-du'a wahid al-ad'iyah. Ad-du'a dipanggil wahid ataupun dipanggil al-ad'iyah, doa ataupun wahidnya doa, kemudian al-ad'iyah maka itu doa. Dari sudut ta'rifan syaraknya yang disebut oleh para ulama, pertama ar-raghbatu ila Allah. Doa ni maksud dia apa? Doa ni dari sudut istilahnya ar-raghbah ila Allah. Ar-raghbatu ila Allah, maksud raghbah ni suatu perasaan yang ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raghbah. وقال الخطابي رحمه الله ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه. Berkata al-Imam Al-Khattabi, doa itu adalah seorang hamba menyeru, memanggil Tuhannya. Itu doa. Azza wa Jalla al-inayata wa istimdaduhu iyyahu al-ma'unah. Dan kita mohon kepada Allah pertolongan. Maka itu doa yang disebut oleh al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala anhu. Wa haqiqatuhu izharul iftiqaru ilaih. Berikutnya yang perlu kita faham dalam doa ini hakikatnya. Hakikat doa itu disebut al-iftiqaru ilaihi wa at-tabarru min al-hawl wal quwwah wa huwa simmatul ubudiyah. Maka bila kita sebut doa, hakikatnya adalah menghinakan diri kita kepada Allah. Al-iftiqaru ila Allah, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud doa. Iftiqar, suatu perasaan tunduk, kita sebut fakir. Bila kita sebut fakir, maksudnya miskin yang teruk sangat, fakir. Maka fakir ila Allah, sangat memerlukan kepada Allah. Maka al-faqir izharul iftiqaru ilaihi. Maka doa ni apa dia? Doa adalah menzahirkan rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menzahirkan fakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berlepas diri daripada haul wal quwwah. Sebab itu kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya, tak ada daya tenaga. Maksudnya kita lemah sangat. Maka orang yang lemah, maka dia memanggil Allah, atau hamba Allah yang lemah, dia memanggil Allah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah simmatul ubudiyah, dan itu adalah kemuncak kepada perhambaan kepada Allah, ataupun ubudiyah, rasa ubudiyah, rasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istisy'aru al-dhilla al-bashariyah, dan juga istisy'ar merasakan hinanya kita sebagai hambanya. Wa fihi ma'na thana'u 'ala Allah, dan juga mengandungi makna dalam doa ini adalah pujian kepada Allah. As-sana'u 'ala Allah 'azza wa jalla, memuji-muji Allah. Wa idafatu al-jud wal karamu ilaihi. Jadi apa yang disebut hakikat doa ni? Hakikat doa adalah combination ataupun terhimpunnya di dalamnya rasa fakir, rasa menghina ataupun rasa hina kita di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, dalam masa yang sama mengandungi makna memuji dan memuja Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla. وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, doa itu adalah talabu ma yanfa'ud da'i,
memohon ataupun permohonan apa yang memberi manfaat kepada seorang yang memohon. Doa adalah permohonan kepada Allah, sesuatu yang diperlukan oleh seorang hamba, sesuatu yang diperlukan oleh seorang yang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon untuk Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemudaratan dan menghalang daripada kemudaratan yang boleh terjadi kepada dirinya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ad-du'a. Maka hakikat doa inilah yang memberikan makna kepada doa kita. Sehingga kalau kita memahami perkara ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kita kata doa kita itu ada roh. Tidak hanya doa semata-mata yang dipanggil doa yang sebagaimana orang membacanya setiap kali selepas solat mungkin, ataupun dia duduk menadah tangan orang lain yang tolong bacakan dia doa, sebagaimana yang orang yang dilakukan kebiasaan orang setelah solat. Maka pada solat kemudian ada zikir, macam kita sebut tentang bab zikir, Allah astaghfirullah Allahumma antas-salam wa salam tabarak ya zal jalal kemudian keluar daripada masjid tanpa ada rasa hina, tanpa ada rasa mengharap kepada Allah, tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga lepas dia berzikir, kemudian imam pun mulalah baca doa. Maka imam pun baca doa, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Doa yang telah dihafalnya semenjak daripada kecil, kemudian dibacanya dengan begitu laju sekali tanpa ada makna ataupun tanpa menghadirkan makna, dan doanya itu tidak ada roh. Doanya pun dia tak tahu apa yang dia minta. Dan apabila begitu keadaan orang yang berdoa, bagaimana mungkin untuk menzahirkan iftiqar kepada Allah? Bagaimana untuk menzahirkan rasa fakir di hadapan Allah? Bagaimana untuk menzahirkan kita ini perlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Hanya sekadar doa yang menjadi adat oleh masyarakat kita terutamanya. Maka setelah itu kemudian ditambah lagi dengan mungkin orang berdoa dengan begitu lagu-lagu dan sebagainya. Maka ini semua perkara yang perlu kita elakkan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, doa itu ada dua bahagian, dipanggil doaul mas'alah wa doaul ibadah. Doa ada dua, dipanggil doa al-mas'alah, dan yang keduanya adalah doa al-ibadah. Doa masalah dan doa ibadat ini para ulama membahagikan dua. Qala Syekh Abdul Rahman ibn Sa'di rahimahullah, kullu ma warada fil Qur'an min al-amri bid-du'a wan-nahyi 'an du'a'i ghairillah wath-thana'u 'ala ad-da'in yatanawalu ad-du'a'u al-mas'alatu wa du'a'u al-ibadah. Berkata Syekh Abdul Rahman ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, semua ma warada fil Quran, semua yang warid, yang datang dalam Al-Quran daripada perintah untuk melakukan doa dan larangan daripada berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, wassana'u ala ad-da'in, dan juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandungi di dalamnya doa masalah dan doa ibadat. Semua ayat Al-Quran yang menceritakan tentang doa perintah doa, kemudian menceritakan tentang dilarang doa kepada selain Allah dan puji-pujian kepada Allah, maka dia mengandungi dua perkara ini, iaitu doaul masalah wa doaul ibadah. Doa masalah ni nak senang faham, doa permintaan. Itu masalah, permintaan, doaul masalah. Seumpama, ya Allah, engkau kurniakanlah kepadaku harta benda. Itu masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau jauhkan aku daripada malapetaka. Itu doaul masalah. Ya Allah, engkau mengetahui bahawasanya aku perlukan sekian dan sekian dan sekian. Maka itu adalah dipanggil doaul masalah. Dalam masa yang sama, doa permintaan ini mengandungi doa ibadat. Maka bila kita mohonkan Allah, maka dia mengandungi ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu
disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Maka kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berdoa. Maksudnya bila kita doa mohon ke Allah, itu adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kena berdoa. Sebab itu kita mesti berdoa, minta ke Allah, kerana dia adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semua arahan berdoa, arahan jangan doa kepada selain Allah, mengandungi doa permintaan dan doa yang dipanggil ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini kaedah Ini kaedah yang dipanggil, yang begitu manfaat sekali. Dan dikata fa inna aksaran nas innama yatabadaru lahum min lafzi du'a wad da'wah du'aul mas'alah faqat. Kerana dia kata kaedah ni penting dan memberi manfaat kepada kita. Kerana mungkin terjadi kepada kita ni, bila kita doa, yang kita dok faham doa masalah, yang kita dok faham kita minta ke Allah, nak minta sesuatu, tapi tidak hadir di dalam hati jantung kita ni, ianya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu doa kita mati. Sebab itu doa kita tidak ada roh. Kerana kita hanya doa minta dan minta dan minta dan minta. Apabila kita merasakan bahawasanya doa kita tidak didengari dan tidak dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, kemudian kita pun putus asa. Kemudian kita kata Allah Ta'ala tak dengar jawapan, Allah Ta'ala tidak mendengar doa. Dah lama dah aku doa ke Allah, tapi Allah tak bagi pun. Kenapa aku minta dan minta dan minta, Allah tak pernah pun bagi? Kerana kita hanya merasakan doa itu minta saja. Kita tidak merasakan doa itu adalah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biarlah kalau di satu sudut pun biar Allah tak bagi, tapi itu adalah ibadat kita ke Allah. Kenapa kita salat? Kenapa kita salat? Maka itu perintah dan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dapat manfaat ke tak dapat manfaat, itu kewajipan fardu atas kita. Mesti salat kepada Allah Ta'ala. Maka doa, maka kita mesti doa. Allah bagi tak bagi itu lain kira. Kerana doa itu ibadat. Yang menjadi masalah kita, apabila kita doa, kita hanya menyangka bahawasanya doa kita minta saja. Tapi kita tak rasa jauh dari sudut hati kita ini bila kita doa, kita dekat dengan Allah. Bila kita doa, kita tahu Allah dengar permintaan kita. Dan bila kita doa, inilah ibadat kita kepada Allah. Dan bila kita doa, kita merasakan ia perintah Allah. Sebagaimana Allah suruh salat, sebagaimana Allah suruh kita puasa, sebagaimana Allah suruh kita bayar zakat, sebagaimana Allah suruh kita buat haji dan umrah. Maka itu doa. Maka bila kita doa, itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengandungi dua perkara ini. Yang menjadi kesalahan kepada orang yang berdoa adalah merasakan doanya itu hanya sekadar doa masalah, doa minta permintaan, tetapi dia tidak merasakan doanya itu ibadat, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, kemudian dia kata doa wala yazunnuna dukhulu jami'il ibadat fi du'a, dan dia bila dia buat ibadat dia tak rasa itu doa. Sebaliknya berikutnya, dia doa dia tak rasa ibadat, dan bila dia ibadat dia tak rasa dia doa. Kan? Berapa ramai orang yang salat tapi dia rasa bahawa solat itu hanya sekadar solat. Dia tak rasa solat itu doa, mohon ke Allah. Apabila dia berpuasa sebulan bulan Ramadan, dia hanya menyangka ataupun dia rasa aku dah puasa dah, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dah habis, khalas. Dia tak rasa bahawasanya dia berpuasa itu doa dia kepada Allah. Apabila dia mengeluarkan duitnya untuk zakat, maka dia hanya sekadar zakat. Sebab aku ada emas dan sekian-sekian, bila sampai mablagh, bila sampai haul dan nisab, aku wajib keluarkan 2.5 dan sebagainya, bomba-bomba, dah keluar, settle habis masalah aku. Dia tak merasakan bahawasanya dia keluar zakat itu adalah doa dia ke Allah. Dan bila dia buat haji, hanya sekadar itu haji.
kemudian dia pergi, dia pakai ihram, kemudian dia sampai kat Makkah, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia cukur rambut, kemudian habis. Dia tak merasakan bahawasanya itu adalah doa masalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha khata'un, dia kata. Maka ini adalah kesalahan. Kesalahan apa yang terjadi. Ila ma huwa syarru minhu fa innal ayat sarihah fi syumulihi li du'a'il mas'alah wa du'a'il ibadah. Maka itu perkara yang perlu kita apa orang kata, hadirkan bila mana kita beribadat ke Allah. Bila mana kita beribadat, ianya mengandungi doa, dan bila mana kita berdoa mengandungi ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa masalah ini dipanggil adalah ayatlub da'i ma yanfa'uh. Bila kita takrifan, tengok takrifan ulama pula, doa masalah ni maksud dia apa? Para ulama sebut ayatlub da'i, orang yang berdoa tu memohon sesuatu yang bagi manfaat dekat dia. Maka itu doa masalah, minta kan? Maka dia minta sesuatu yang nak terbaik. Maka itu adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada dia. Wa ma yakshifu dharrah, dan benda yang boleh menghalang ataupun menghilangkan kemudaratan dia. Maka itu doa masalah. Wa huwa ma tadammana al-mas'ala aw talaban, iaitu mintalah, ya Allah bagilah aku, ya Allah muliakan Allah, ya Allah kasihanilah aku, ya Allah bagilah aku ini, bagilah aku itu, ya Allah jauhkan aku daripada, ya Allah jauhkan aku, ya Allah jauhkan aku. Itu semua doa masalah. Dan doa al-mas'alah macam kita sebutkan, maka kita ringkaskan, doa masalah tadi adalah mengandungi ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ud'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala, berkata Tuhan kamu, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, akan ku perkenankan, akan ku bagi kepada kamu. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong daripada ibadat kepadaku. Tengok Allah guna, mula-mula Allah kata ud'uni astajib lakum, kau minta ke aku akan bagi. Kemudian Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong daripada beribadat kepadaku. Apa maksud ibadat dekat sini? Doa. Kerana Allah menyebut, setelah Allah menyebut doa, minta kepadaku akan ku bagi. Sesungguhnya orang yang sombong daripada ibadat kepadaku. Apa maksud dia? Orang yang sombong tak nak doa kepada aku, orang yang sombong tak nak minta ke aku, itu ibadati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyifatkan doa tu ibadat kepada dia. Allah mendefinisikan doa tu sebagai ibadat. Apabila Allah kata minta kat dia akan diperkenankan, dan Allah kata siapa yang tak minta, sombong daripada ibadat kepadaku, maka itu adalah doa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla, Jahannam. Maka Allah Ta'ala menamakan doa itu adalah ibadat. Berikutnya hadis yang kita bacakan tadi, doa huwa al-ibadah. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kata wad'uhu mukhlisina lahuddin, surah Al-A'raf, wad'uhu, mohonlah kepada dia, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Doa, mohon kepada dia dengan ikhlas. Apa maksudnya? Ibadat. Mohon kepadanya, jangan buat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksudkan doa masalah, mengandungi doa ibadat. Doa ibadat mengandungi doa masalah. Apa yang dimaksudkan doa al-ibadah pula? Apakah yang dimaksudkan dengan doa al-ibadah? Maka al-ibadah ataupun doaul ibadah, doa al-ibadah, semua ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa. Semua ibadat kita kepada Allah Ta'ala
adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Orang yang salat 5 waktu sehari semalam, orang yang berpuasa, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang buat haji dan umrah, orang yang buat semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tidakkah orang yang melaksanakan ibadat-ibadat ini adalah suatu bentuk mengandungi doa supaya Allah Ta'ala menerimanya, supaya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala? Dan tidakkah bila kita salat mengandungi doa kita supaya dengan salat kita ini Allah memelihara kita daripada neraka Allah? Tidakkah dengan salat kita merasakan bahawa kita dimasukkan supaya Allah masukkan kita dalam syurganya? Apabila seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka bila masuk saja bulan Ramadan ataupun pada hari pertama dia berpuasa sehingga 30 Ramadan, apa yang dia nak daripada puasanya? Sudah tentu yang dia nak dari puasanya itu supaya Allah ampunkan dosanya, supaya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, supaya Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka Allah. Dan ketika mana kita taat perintah Allah di dalam berbuat baik kepada kedua ibu bapa, tidakkah mengandungi doa masalah? Kita mohon dengan kita buat baik kat mak bapak ni, walaupun dia satu perintah di ibadat, tetapi dengan kita buat baik kepada mak bapak itu, kita nak supaya Allah mudahkan urusan kita, supaya Allah Subhanahu Ta'ala kasihani kita, supaya Allah Ta'ala masukkan kita dan ibu kita ke dalam syurga Allah, supaya Allah masukkan kita dan bapa kita ke dalam syurga Allah. Dan bila kita mohon buat baik, bila kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mengandungi di sana doa supaya Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab itu jangan menderhaka ibu bapa kerana diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dia hubung kait doa masalah dengan doa ul ibadah. Walaupun dia dua perkara yang ulama bahagikan supaya kita lebih jelas, doa permintaan dan doa ibadat, tetapi sebenarnya ibadat kita kepada Allah merupakan doa masalah. Dan setiap doa masalah permintaan kita kepada Allah merupakan doa ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, bila kita memahami kerangka ini dan kita bila memahami hakikat ini, maka bila kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan dan sebagainya, dia sama seumpama kita salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika mana kita berdoa, ya Allah, Engkau angkatlah musibah yang sekarang sedang dihadapi oleh kita, iaitu COVID-19 dan sebagainya. Maka dia seumpama kita berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dia ibadat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sukakan orang yang memohon kepadanya. Dan Allah larang minta kepada selain Allah. Apa maksudnya? Ibadat. Sesiapa yang mohon kepada selain Allah, maka hukumnya syirik, maka dicampak dalam neraka Allah Azza wa Jalla, atau diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ini hakikat doa yang mesti kita fahami, supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa ini ada ruh. Doa ini memberi kesan kepada sanubari kita, kepada jiwa kita. Maka bila doa yang mengandungi ruh, maka itu adalah bagaimana caranya doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah benda yang penting, dan dia adalah benda kaedah yang mesti selalu kita mesti tanamkan di dalam hati jantung kita, bahawasanya doa ini ibadat, dan setiap permintaan kita kepada Allah juga merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, tak sepatutnya kita merasakan Allah tidak dengar. Setiap doa yang kita minta ke Allah, tak sepatutnya kita merasakan Allah tak bagi. Tak sepatutnya kita ada sangka buruk, su'uzan dengan Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi. Aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Maka bila kita doa ke Allah, dalam masa yang sama, jauh dalam hati kita ni kita kata doa banyak dah, Allah tak bagi-bagi. Memang Allah tak bagi. Kerana berdasarkan sangkaan, engkau buruk sangka ke Allah, maksudnya apa? Maksudnya engkau tak nak, maka Allah tak akan bagi doa kita, dan Allah tidak mustajabkan doa kita. Maka setiap doa minta benda yang sama. Setiap hari kita doa minta benda yang sama. Allah Ta'ala tidak pernah jemu.
Allah Ta'ala tak pernah pun jemu sebagaimana orang jemu daripada permintaan yang sama. Orang yang memohon kita, minta derma kat kita, muka yang sama je setiap hari, ataupun setiap minggu, ataupun setiap bulan. Bulan ni datang orang yang sama minta sedekah, bulan depan orang yang sama juga minta sedekah lagi, bulan yang ketiga datang lagi orang yang sama minta sedekah. Kita sebagai manusia apa kita rasa? Allah dia lagi. Sehingga mungkin kita akan rasa apabila orang tu datang ataupun kita nampak muka dia, kita nak kunci pintu, ataupun kita tak nak jumpa lah, ataupun cari jalan yang lain supaya kita tak bertembur dengan dia. Itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mintalah benda yang sama berkali-kali. Allah tidak pernah jemu dan pintunya senantiasa terbuka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan dan permintaan kita. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam 2 kuliah yang lalu, para nabi berdoa memohon kepada Allah. Mereka itu para anbiya, para nabi dan para salihin, mereka itu diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai musibah dan pelbagai masalah yang mereka hadapi. Makan tahun, makan berpuluh tahun, maka itu semua tidak memutuskan ataupun sedikit pun tidak pernah ada rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau teruk macam mana pun kehidupan kita, dibuang kerja, mungkin walaupun teruk kehidupan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai penyakit, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan pelbagai musibah yang kita hadapi dalam kehidupan. Tapi bila kita mohon kepada Allah setiap hari, ya Allah, berilah kebaikan dunia dan akhirat. Esok lagi kita mohon lagi, ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakitku ini. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakitku ini. Walaupun doktor menyatakan bahawasanya penyakit ini tidak ada ubat, walaupun doktor kata ni siapa yang dah kena sakit jantung ini, maka memang seumur hiduplah kena makan ubatnya. Tapi kita berdoa ke Allah, ya Allah sembuhkan diriku, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku. Dan apabila adanya hakikat doa dan kita fahami hakikat ianya ibadat kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah SWT, walaupun benda yang sama setiap hari, walaupun mungkin manusia tidak pernah menjumpai penawarnya, ada penyakit-penyakit yang mungkin tak ada ubatnya. Tapi bila kita memohon ke Allah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah berilah aku kesihatan, sembuhkan aku, jauhkan aku daripada penyakit ini dan sebagainya, maka ia adalah satu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak bagi apa yang kita minta, kita juga ada keimanan kita Allah mungkin bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Berapa macam kita sebutlah, mungkin kita sakit dan penyakit yang tidak ada ubat, maka kita mohonkan Allah, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Walaupun kita tahu bahawa penyakit itu tak ada ubat, tapi kita mohon itu kerana ibadat kita kepada Allah Ta'ala, kerana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan kita tak mengadu kepada sesiapa, melainkan kita mengadu kepada Allah Ta'ala, kerana dialah yang menjadikan penyakit itu dan dialah yang menyembuhkannya. Walaupun orang tak jumpa penawarnya dan ubatnya, kita memohon kepada Tuhan yang menciptakannya. Dan kata Nabi SAW, likulli da'in dawa, dan bagi setiap penyakit itu ada penawarnya. Dan penuh keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala boleh saja menyembuhkan penyakit yang mungkin orang kata tak ada ubat dan sebagainya. Jadi ini semua memerlukan kepada keimanan kita, dan memerlukan kepada keyakinan, dan memerlukan kepada kefahaman kita kepada hakikat doa. Dan kalau tidak pun Allah bagi kita kat dunia apa yang kita minta, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mensia-siakan permintaan kita. Allah simpan untuk kita pada hari akhirat, dan itu adalah benda yang sangat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu maksud ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku akan ku perkenankan. Dan sebagaimana juga yang telah kita nyatakan dalam kuliah yang lalu, bahwasanya penyakit yang paling teruk sekali atas kehidupan dunia ini apabila seorang itu tidak mendapatkan ketenangan pada hati jantungnya. Seorang yang merasakan sempit dadanya, seorang yang merasakan tidak tenang dalam kehidupannya, itu adalah penyakit yang paling teruk sekali dalam dunia.
Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan penyakit itu, maka itu bahaya dan itu adalah masalah untuk kita. Tetapi bagilah penyakit yang macam mana sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tak menyembuhkannya pun, tapi Allah Ta'ala kurniakan ketabahan hati, Allah Ta'ala kurniakan ketenangan pada jiwa, Allah Ta'ala lapangkan dadanya kerana kita ini hanya mengadu kepadanya. Maka ketahuilah itu adalah kehidupan yang kita nak dalam kehidupan dunia ini sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan alam yang sana tu. Jadi itu perkara yang disebut sebagai hakikat doa yang mesti kita fahami, dan mesti kita senantiasa bila kita doa hadirkan dalam hati kita bahawa ia adalah ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Sekali-kali kita tak akan berhenti berdoa kepadanya, sekali-kali kita tak akan pernah berhenti untuk memohon kepadanya, kerana dialah yang menyuruh kita untuk berdoa dan dialah yang berjanji untuk memakbulkan permintaan kita. Maka itu adalah perkara yang paling utama sekali bila kita menyebut tentang persoalan doa. Jadi kenapa ramai orang yang merasakan bahawasanya doa itu tak memberi kesan? Kenapa ramai orang yang merasakan bahawasanya doa itu dah penat dan putus asa daripada doa? Kerana dia tidak merasakan doa itu ibadat dia kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak merasakan hakikat doa yang sepatutnya dia fahami apakah yang dimaksudkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tidak langsung kita masuk dalam fadailud doa, kelebihan dalam berdoa. Maka kelebihan dalam berdoa pertama sekali adalah doa itu adalah taat kepada Allah, sebagaimana yang telah kita syarah panjang tadi. Maka doa ta'atul lillah, doa itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah lambang dan bukti kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana ayat yang kita bacakan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, perintah, mintalah kepadaku akan ku perkenankan. Surah Ghafir ayat 60 ni. Wa qala wad'uuhu mukhlisina lahuddin, dan mohonlah kepadanya, minta kepadanya dalam keadaan ikhlas kepadanya, iaitu tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Maka seorang yang berdoa ke Allah adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Ini bermaksud sesiapa yang tidak mahu doa ke Allah, maka dia sombong. Sesiapa yang tidak mahu mohonkan Allah, maka dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab ini yang kita sebut tadi tu. Maka perkara pertama sekali, kenapa kita doa? Kerana Allah suruh. Kenapa kita doa? Kerana dia perintah Allah. Sebagaimana kita kena taat dan kena salat, sebagaimana kita taat untuk berpuasa bulan Ramadan, maka kita kena taat supaya kita ini doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fada'i muti'un lillah, maka orang yang berdoa itu muti'un lillah, taat kepada Allah, mustajibu li amrih, maka dia menjawab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidakkah kalau cukup sekadar ayat ini sendiri telah memberikan kita makna doa? Dengan hanya kita wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wad'uuhu mukhlisina lahuddin. Dan ayat yang kita sebut tadi, orang yang sombong, Allah kata sombong daripada beribadat kepadaku. Maka kalaulah hari ini saja ayat yang berkenaan tentang doa yang Allah Ta'ala turunkan, sudah cukup bagi kita untuk kita doa ke Allah. Sudah cukup bagi kita untuk berterusan dan melazimi doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah as-salamatu minal kibr. Secara tak langsung, bila kita taat kepada Allah, maka kelebihan orang yang berdoa adalah selamat daripada perasaan takabur, selamat daripada al-kibru. Al-kibr sombong, al-kibr rasa besar diri, itu al-kibru. Sebab tu ayat yang kita sebutkan tadi, Allah mengaitkan orang yang berdoa ataupun orang Allah suruh doa, dan Allah kaitkan orang yang tidak mahu ataupun menyombongkan dirinya daripada ibadat kepada. Maksudnya doa
akan dimasukkan ke dalam Jahannam. Perintah. Dan ianya selamat daripada Al-Kibr. Orang yang tidak mohon ke Allah, seolah-olahnya dia sombong. Orang yang tidak mohon kepada Allah, seolah-olahnya dia takabur dan dia merasa bahawasanya dia kuat. Dia merasa bahawasanya dirinya bagus. Dia merasa bahawasanya tak payah doa pun aku boleh dapat apa yang aku mahu. Tidakkah itu sombong kepada Allah Ta'ala? Maka orang yang tidak mahu doa ke Allah, orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan perkecilkan perkara doa. Ini masalah yang berikutnya. Apabila kita doa ke Allah, kita merasakan ianya kecil. Kita tak merasakan doa itu besar. Disebut dalam hadis walaupun dhaif, doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Doa senjata orang mukmin. Hadis tidak sahih, tapi maknanya sahih. Doa itu adalah senjata. Kita duduk bising, macam kita sebut banyak kali, kita duduk bising, kenapa Yahudi tak kalah-kalah? Kenapa Palestin masih lagi bertahun-tahun dijajah? Kenapa Palestin Allah tak kurniakan lagi kemenangan? Allah nak suruh kita berdoa lagi. Allah nak suruh kita berdoa dan mohon kepadanya lagi. Dan apabila kita menyebutkan bahawasanya orang yang tak mau mohon ke Allah, seolah-olahnya macam disebut bila kemenangan. Doa dan doa. Dah lama dah aku ni doa. Daripada isu Palestin, daripada kita kecil sampailah kita besar. Dan kita doa. Sehingga kadang-kadang kita pun dah tak doa dah untuk sahabat-sahabat kita. Tapi kita bertanya bila. Itu bukan persoalannya. Persoalannya doa. Maka kita tidak merasakan doa itu besar, dan kita tidak merasakan doa itu senjata. Kita merasakan doa itu doa. Minta. Kemudian dah penat. Kemudian bila dah bertahun-tahun isu panjanglah berjela-jela ataupun dah makan tahun, kita pun dah tak larat dah. Kita pun senyap dan kita pun tidak berdoa lagi kepada Allah. Bila Allah Ta'ala uji lagi, dan bila uji lagi, dan baru dah tak nak doa lagi. Kemudian sampai surga dia tidak mau doa lagi. Maka kerana kita tidak membesarkan persoalan doa, kerana kita rasa bahawa doa itu doa, dan kita tak merasa dianya besar, dan kita merasakan doa itu hanyalah benda kecil saja. Macam tu saja. Kita tak merasakan bahawa doa itu adalah perkara yang besar dan sangat bermakna dalam kehidupan kita, dan sangat bermakna di dalam amalan ibadat kita harian dan sebagainya. Apa saja persoalan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tak doa, maka itu menunjukkan kita takabur dan kita sombong. Kita rasa kita besar, dan kita rasa doa kita tu benda tafih, benda lekeh, benda kecil dan sebagainya. Orang kita dizalimi oleh orang. Kita dizalimi dan kita duk bising orang zalim kat kita, tapi kita tak nak doa kat Allah. Dan kita duk rasa kita nakkan suatu jawapan yang cepat. Itu manusia lah. Kita rasa kita nak doa lambat. Kita nak cepat. Itu manusia lah. Itu masalah kita, dan itu kesilapan kita. Maka bila kita rasa lambat, kita nak cepat, maka itu problem dalam kehidupan kita. Maka kita pun tinggal doa, dan kita tak nak doa lagi dah. Dan itulah mainan setan kepada hamba-hamba Allah, apabila membisikkan kepada telinga kita bahawa tak payahlah doa lagi dah. Berapa banyak dah doa, tapi satu pun tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita pun dah tinggal doa. Dan kehidupan kita pun begitulah. Kalau dalam keadaan kita kesulitan, kita doa. Dan bila Allah Ta'ala hilangkan kesulitan itu, kita pun sudah lupa kepada Allah, dan kita pun sudah lupa dengan doa kita. Maka mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, supaya senantiasa doa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin juga sebagai suatu untuk malam ini, mungkin kita cukup dengan dua ni. Nanti kita akan sambung lagi bahawasanya
apabila kita berdoa ni, maka kita kena selalu apa orang kata, mementingkannya dan menganggap ianya suatu benda yang besar dan ianya adalah part daripada kehidupan kita. Kadang-kadang kita yang pula terjadi kepada sebahagian kita yang dah mungkin belajar sunnah ni, maka kita pun bid'ah, doa beramai-ramai, bid'ah, doa beramai-ramai. Ni lah pokok ni buat bid'ah ramai-ramai, baca imam baca ramai-ramai, doa kemudian doa, bid'ah, 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 bid'ah. Maka kita yang belajar sunnah ni pun bila dah itu bid'ah, ni bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, sehingga kita pun terlupa bahawasanya kita pun dah tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata ini bid'ah, orang pun dah tak doa ramai-ramai lepas salat, kemudian lepas kita salat pun, lepas berzikir, kemudian kita balik, kita bangkit, ataupun mungkin lepas salat kita bangkit terus dan sebagainya. Maka dia terus menjadi kehidupan kita, lepas salat bangkit terus, lepas salat bangkit terus, lepas salat bangkit terus, lepas salat bangkit terus, sehingga kita pun dah tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut kalau ini adalah talbisul iblis, adalah apa orang kata, talbis, apa Melayunya, talbisul iblis, setan memainkan kepada kita ni, dan setan mentalbiskan kita ni, sehingga kita apabila kita menentang doa ramai bid'ah, doa ramai bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, sehingga kita juga lupa untuk doa dan kita tidak lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita duk menentang orang duk doa ramai-ramai, tapi kita lupa kepada diri kita yang kita itu dah pula tak ada doa ramai-ramai. Yes, ia bid'ah, tapi kita lupa pula untuk doa sendiri dan doa kepada Allah SWT. Setiap hari kita pun dah tak doakan Allah. Maka itu sangat-sangat perkara yang perlu kita muhasabah diri kita ni. Bukan kita cakap siapa-siapa, diri kita pun merasakan begitu. Bersemangat sangat supaya menentang orang berdoa ramai-ramai, sehingga kita pun langsung dah tidak ingat untuk berdoa diri sendiri. Maka itu kadang-kadang perlu kita ingat, senantiasa kita ingatkan kepada kawan-kawan kita, supaya kita ini walaupun menentang itu bid'ah dan sebagainya, tapi sebenarnya persoalan doa adalah suatu persoalan yang mesti kita doa bersendirian. Jangan sampai kita tak nak, ataupun kita kata tak boleh doa ramai, sehingga kita pun dah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung yang akan datang. Berikutnya fadilat-fadilat doa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, itu doa Nabi. Ya Allah, bantulah aku ini di dalam mengingatimu, zikrik. Maka kita mohon ke Allah sebegitu ini, Allah bantu untuk mengingatinya, dan supaya Allah Ta'ala bantu supaya ibadat kita terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada diri kita untuk beramal dengan perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasihani kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan rahmati kita, dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.